Selamat datang ke channel ENM, saya Teacher Tan. Video ini adalah mengenai Matematik Tingkatan 2, Bab 11 Transformasi Isometri, yang melibatkan subtopik mengenal dan memerihalkan putaran. Dalam video yang lepas, kita sudah belajar translasi dan pantoran. Dan kali ini kita akan belajar transformasi yang ketiga, iaitu putaran. Kita akan mengenal putaran dan memerihalkan putaran menggunakan pelbagai jenis perwakilan. Jom kita lihat aplikasi putaran dalam kehidupan. Dapatkah anda mengenal pasti pergerakan objek yang berputar di sekeliling anda seperti jarum jam, kipas siling, kipas berdiri dan pergerakan tayar? Jarum jam melakukan putaran penuh setiap 12 jam. Namun begitu, putaran tayar bergantung pada arah pergerakan sama ada ke depan atau ke belakang. Dan semua pergerakan tersebut mempunyai pusat putaran. Jadi, putaran merupakan transformasi yang berlaku apabila semua titik berputar pada suatu titik tetap melalui sudut tertentu dan mengikut arah tertentu. Dalam raja ini, semua titik pada objek ABC berputar pada satu titik tetap yang dikenali sebagai pusat putaran melalui sudut 90 darjah dan arah putarannya adalah ikut arah jam. Inilah yang dikatakan putaran. Seterusnya, marilah kita lihat sifat-sifat putaran dengan lebih lanjut. Okey, yang pertama, objek berputar melalui sudut dan arah yang tertentu pada pusat putaran yang merupakan satu titik bergun ataupun titik tetap. Dalam contoh ini, imej dihasilkan apabila objek ABC berputar melalui 90 darjah ikut arah jam pada satu titik tetap yang dikenali sebagai pusat putaran. Dan pusat putarannya di sini adalah titik asaran. Yang kedua, imej yang dihasilkan mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama dengan objek. Apa yang dimaksudkan dengan orientasi sama? Kita lihat urutan titik ABC pada objek. Dari titik A ke B, kemudian ke C. Urutannya adalah ikut arah jam. Pada imejnya, kalau kita lihat dari titik A prime ke B prime, kemudian ke C prime, urutannya juga mengikut arah jam. Inilah dikatakan orientasi yang sama. Baik, seterusnya, sifat yang ketiga. Jarak semua titik imej ke pusat putaran adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran. Perhatikan di sini, jarak A dan A prime dari pusat putaran adalah sama. Jarak B prime ke pusat putaran adalah sama dengan jarak B ke pusat putaran. Sama juga dengan titik C prime dan C mempunyai jarak yang sama dari pusat putaran. Baik, seterusnya kita lihat soalan pertama. Kenal pasti setiap raja berikut sama ada putaran atau bukan? Yang A ini bukan putaran kerana orientasi objek dan imej adalah berbeza. Kalau putaran, orientasinya mesti sama. Kita lihat urutan titik PQRS pada objek. Dari titik P ke Q, ke R, kemudian ke S, urutannya adalah ikut arah jam. Tetapi pada imejnya, kalau kita lihat dari titik P prime, Q prime, ke R prime, kemudian ke S prime, urutannya adalah lawan arah jam. Inilah dikatakan orientasi songsang. Dan sebenarnya, transformasi yang terlibat ialah pantoran pada X sama dengan 7. Baik, seterusnya, B. Yang ini merupakan putaran kerana objek ABCD berputar pada titik ini melalui 90 darjah
lawan arah jam. Dan image ini mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama dengan objek. Jarak semua titik image ke pusat putaran adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran. Contohnya, jarak D' ke pusat putaran adalah sama dengan jarak D ke pusat putaran. Seterusnya kita lihat bagaimana nak memerihalkan putaran. Untuk memerihalkan putaran, sudut, arah dan pusat putaran perlu dinyatakan. Baik, yang pertama, sudut putaran. Sudut putaran yang biasa digunakan ialah 90 darjah, 180 darjah dan 270 darjah. Perhatikan raja ini. Objek ABC diputarkan 90 darjah ikut arah jam. Pada titik asaran, satu image akan terbentuk di sini. Kalau objek berputar 180 darjah, image akan berada di sini. Bagi putaran 270 darjah ikut arah jam, image akan terhasil di sini. Sekiranya objek kembali ke tempat asalnya, sudut putaran yang terlibat ialah 360 darjah. Okey. Yang kedua, kita lihat arah putaran. Hanya ada dua jenis, sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Dalam contoh tadi, putarannya adalah mengikut arah jam. Sekarang kita lihat pula putaran lawan arah jam. Okey, yang ini adalah putaran lawan arah jam. Baik, seterusnya, manakala pusat putaran ialah satu titik pegun ataupun titik tetap yang tidak bergerak. Contohnya pusat putaran di sini ialah titik asaran. Baik, kita lihat soalan kedua. Huraikan putaran yang memetakan objek kepada image. Huraikan putaran maksudnya kita perlu tentukan sudut putaran, arah putaran dan pusat putaran. Yang pertama sekali, kita perlu pilih satu titik pada objek. Katakan titik ini. Bina garisan dari pusat putaran ke titik tersebut. Kemudian, kena pasti titik sepadan pada image. Di sini titik sepadannya. Seperti tadi, sambungkan pusat putaran ke titik sepadan pada image. Dengan cara ini, sudut putaran dapat ditentukan dengan cepat, iaitu 90 darjah. Okey? Baik, bagaimana pula dengan arah putarannya? Objek berada di atas dan image berada di bawah. Jadi, arah putarannya mestilah ikut arah jam. Okey? Ikut arah jam. Dan pusat putaran telah diberi di sini iaitu titik P. Maka jawapan ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik P. Dan sebenarnya, image yang dihasilkan melalui 90 darjah ikut arah jam adalah sama dengan putaran 270 darjah lawan arah jam. Perhatikan di sini, kalau objek Q berputar 270 darjah lawan arah jam pada titik P, image yang terhasil juga sama dengan yang tadi. Jadi, untuk huraian putaran ini, kita juga boleh tulis putaran 270 darjah lawan arah jam pada titik P. Soalan 3. Perihalkan putaran yang memetakan objek kepada image. Perihalkan putaran maksudnya adalah huraikan putaran seperti soalan 2 tadi. Kita perlu kena pasti sudut, arah dan pusat putaran. Seperti tadi, kita bina garisan dari pusat putaran ke satu titik pada objek. Kemudian sambungkan pusat putaran ke titik sepadan pada image. Jadi sudut putaran yang terlibat ialah 90 darjah. Bagaimana pula dengan arah putarannya? Okey,
objek berada di sebelah kanan dan image berada di sebelah kiri. Jadi, arah putaran mestilah lawan arah jam. Dan pusat putarannya telah diberi iaitu titik T. Maka jawapan ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik T. Dan tahukah anda, imej yang dihasilkan melalui 90 darjah lawan arah jam adalah sama dengan putaran 270 darjah ikut arah jam. Perhatikan di sini, kalau objek R ini berputar 270 darjah ikut arah jam pada titik T, imej yang terhasil juga sama dengan yang tadi. Jadi, untuk huraian putaran ini, kita juga boleh tulis putaran 270 darjah ikut arah jam pada titik T. Baik, kita lihat soalan yang terakhir. A prime, B prime, C prime ialah imej kepada A, B, C di bawah suatu putaran. Huraikan putaran tersebut. Seperti biasa, kita perlu kena pasti sudut, arah dan juga pusat putaran. Dan perhatikan di sini, garisan dari pusat putaran ke objek, ke titik objek dan titik imej telah diberi. Okey, garis itu merupakan suatu garis lurus 180 darjah. Jadi sudut putaran yang terlibat ialah 180 darjah. Bagaimana pula dengan arah putarannya? Ikut arah jam atau lawan arah jam? Sebenarnya, imej yang dihasilkan melalui 180 darjah ikut arah jam adalah sama dengan putaran 180 darjah lawan arah jam. Okey, kita perhatikan di sini. Kalau objek berputar 180 darjah ikut arah jam, imej yang terhasil akan berada di sini. Sama juga putaran 180 darjah lawan arah jam. Dan nama pusat putaran tidak diberi di sini, maka kita perlu tentukan koordinatnya iaitu 8, 6. Betul? Baik, maka jawapannya ialah putaran 180 darjah pada titik 8, 6. Okey, di sini bagi putaran 180 darjah, arah putaran tidak perlu dinyatakan kerana imej yang dihasilkan sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam adalah serupa. Jadi setakat ini sahaja untuk video kali ini dan cikgu berharap agar video ini dapat membantu anda untuk memahami konsep bagi tajuk hari ini. Kalau rasa video ini membantu, sila like, share, komen dan jangan lupa subscribe. Selamat belajar, sekian terima kasih, kita jumpa lagi.